Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan meneruskan perbincangan mengenai tajuk muhkam dan mutasyabih dalam subjek ulumul Quran di bawah bimbingan Ustazah Nurmasitah binti Johan. Okey, nama saya Nur Fazlin binti Nazlin, nombor matrik D183111092 dan bersama rakan saya Nurul Farzana binti Bakri, nombor matrik D183111072. Okey, seterusnya kita akan meneruskan dengan maksud muhkam dari segi bahasa dan istilah. Okey, muhkam fil lughah al-mushtaqqa min al-ihkam bermakna al-itqan wa min ma'aniha al-faslu bainal asya'. Okey, perkataan al-muhkam berasal dari perkataan al-ihkam yang membawa maksud kepada kesempurnaan, dan daripada maksud itu ialah pemisahan antara dua perkara. Okey, kemudian waqad wasafa Allah Subhanahu wa ta'ala bi anna al-Quran kulluhu muhkam fi qawlihi ta'ala. Allah menjelaskan bahawa Al-Quran keseluruhannya adalah ayat muhkam berdasarkan ayat ini, iaitu berdasarkan surah Hud ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir, yang membawa maksud Alif Lam Ra, inilah satu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Surah Hud ayat 1. Okey, fal Qur'anu kulluhu muhkam ayyu muttaqan fasihun yumayyizu bainal haqq wal batil wal halal wal haram was siddiq wal kazib wat tayyib wal khabis, wa hadza yu'raf aidan bil ihkamul am. Okey, Al-Quran itu seluruhnya muhkam, yang mana menunjukkan kandungan Al-Quran itu kukuh, fasih dan membezakan antara yang hak dan batil, halal dan haram, yang benar dan dusta, dan yang baik dan buruk. Inilah yang dimaksudkan dengan ihkamul al-am. Okey, ayat muhkam ni ialah ayat yang jelas maksudnya, yang tidak memerlukan kepada penjelasan yang lain. Maksudnya kita baca ayat Al-Quran tu, kita dah faham dah maksud dia. Tak ada keraguan dan tak ada kemusykilan mengenai ayat Al-Quran tersebut. Okey, seterusnya kita akan meneruskan dengan maksud muhkam dari segi istilah. Okey, al-muhkam wal mutasyabih istilahan kama zikirullah fi qawluhu ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahawa ayat-ayat yang terdapat makna muhkam dan mutasyabih secara istilah dari surah Ali Imran ayat 7, yang membawa maksud dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, yakni Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Okey. Al-muhkam istilahan al-wadi'u al-makna al-zahiru ad-dalalah imma bi'iktibar nafsuhu au bi'iktibar ghairuhu. Makna yang jelas menunjukkan sama ada dari segi dirinya atau selainnya. Okay, seterusnya kita akan meneruskan dengan terdapat beberapa pendapat mengenai maksud al-muhkam, iaitu yang pertama, anil muhkam ma'urif al-murad minha imma bizuhur atau bitakwil.
Al-muhkam la yahtamilu min at-takwil illa wajhan wahidan. Al-muhkam huwa wadihul dalalah allazi la yahtamilu nasakh. Al-muhkam la istiqal binafsuhu wa lam yahtajil ila al-bayan. Al-muhkam huwa al-muttakin allazi la yatatarraku ilaihi al-ishkal. Yang bermaksud yang pertama, ayat muhkam adalah sesuatu yang mudah difahami. Yang kedua, ayat muhkam adalah ayat yang tidak mengandungi takwil kecuali satu wajah. Ayat muhkam adalah ayat yang dimaksudkan dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Ayat muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya. Dan yang last sekali, ayat muhkam adalah sempurna dan tidak mempunyai kemusykilan atau keraguan lagi. Okey, seterusnya ialah al-amsilah min al-ayatil muhkam, iaitu contoh-contoh ayat muhkam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Iaitu yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah, yakni semuanya kotor, yakni keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Iaitu dari surah Al-Ma'idah ayat 90. Okay, melalui ayat ni kita dapat tengok dan kita dapat faham maksudnya dengan jelas. Jadi kita tidak perlukan kepada penjelasan yang lain. Kita baca tu kita dah faham dah maksud dia. Okey, seterusnya ialah al-hikmah al-muhkam, iaitu hikmah adanya ayat-ayat muhkam. Inna wujud ayatul mahkamat fil Quran ya'til insan hikmah wadiha wa hikmatuha. Adanya ayat-ayat muhkamat dalam Al-Quran jelas akan memberikan hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut di antaranya ialah yang pertama, nikmatul lil bashar wa khusuh liman takunu maharitihim fil lughah al-arabiyyah da'ifah ma'a wujud ayatul muhkam zatul ma'na al-wadih laha ma'ani kabirah wa fawaid laha. Ada menjadi rahmat bagi manusia, khususnya orang yang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas erti maksudnya, sangat besar erti dan faedahnya bagi mereka. Yang kedua ialah ij'al minas sahlu 'alan nas ma'rifah al-ma'na wal ghurad kama annahu yashalu 'alaihim takdirul ma'na hatta yatamakkanu min mumarisah tanfizul ta'alimuhu bisahulah. Yang bermaksud memudahkan bagi manusia mengetahui erti dan maksudnya, juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna maksudnya agar mudah mengamalkannya, pelaksanaan dan ajaran-ajaran dalamnya. Yang ketiga ialah syaja'al ummah 'ala al-fahmu muhtawiyat al-Quran wa taqdiruha al-mumarisatuha bisahulah lianna sayarah ayatuhu sahlah al-ma'rifah wal fahmu wal waduhu fil mumarisah. Yang bermaksud mendorong umat untuk mudah memahami, menghayati, mengamalkan isi kandungan Al-Quran kerana lafaz ayat-ayatnya telah mudah diketahui, mudah difahami dan jelas pula untuk diamalkan. Okey, dan yang terakhir, al-izalah as-sa'ubat wal-irtibat lidayun nas fi ta'lim muhtawa at-ta'alim lianna sayawah al-ayat fi hadzatiha yumkin an tafsirul ma'na wala tadtaru ila tizaru tafsir atau tafsir minas siyawah al-ayat atau fasul ukhra. Menghilangkan kesulitan dan kebingungan
umat dalam mempelajari isi ajarannya, kerana lafaz ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan erti maksudnya, tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafaz ayat atau surah yang lain. Kita teruskan lagi dengan maksud mutasyabih dari segi bahasa, iaitu yang pertama melalui perkataan syabaha yang bermaksud sama. Yang kedua ialah syubhah. Syubhah wahya asyai'un allazi la yamayyizu fihi ahadul amrin anil akhir bisababi tasyabih bainahuma. Syubhah iaitu keadaan di mana satu dari dua perkara itu tidak dapat dibezakan daripada yang lain kerana adanya persamaan di antara kedua-duanya. Okey, kita teruskan lagi dengan makna mutasyabih dari segi istilah. Ma laisa bimuttadihul makna qul ayat wal ahadits allati yabdu annaha tashbih Allah Ta'ala bil khalaiq. يجب علينا أن نؤمن بكل من ألفاظ المذكورة بدون تأويل ولا تعطيل، وأما حقيقتها وكيفيتها وصورتها نفوذ إلى الله واحدة. Okey, makna yang dari segi istilah bermaksud makna yang tidak jelas. Yang kedua, ayat Al-Quran atau hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Dan yang ketiga, kita wajib beriman dengan setiap perkataan tersebut tanpa takwilan atau menggugurkan makna asal penggunaannya. Hakikat sebenarnya, bentuk dan rupanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala sahaja. Sebelum kita teruskan lagi dengan penjelasan yang lebih mendalam tentang ayat mutasyabih, perbezaan di antara ayat muhkam dan mutasyabih ialah yang pertama, dapat ayat muhkam ialah kita dapat memahami makna dan maksudnya secara langsung, dan ayat mutasyabih memerlukan kepada penjelasan dari ayat-ayat yang lain. Yang kedua, muhkam ayatnya umum dan diketahui, manakala mutasyabih hanya Allah sahaja yang faham maksud sebenar ayat tersebut. Muhkam hanya mempunyai satu takwil sahaja kerana sudah jelas maksudnya, manakala mutasyabih memerlukan kepada beberapa takwil untuk memahami maksudnya. Okey, untuk penerangan yang lebih mendalam mengenai ayat mutasyabih, saya akan serahkan pembintangan saya kepada rakan saya yang bernama Nurul Farzana binti Bakri. Dipersilakan Farzana, sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tambi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Farzana binti Bakri, nombor matrik di 183111072. Okay, pertama sekali saya ingin berterima kasih kepada Nur Fazlin kerana telah menerangkan kepada kita semua tentang ayat-ayat muhkam dan maksud tentang ayat-ayat muhkam dan maksud ayat-ayat mutasyabih dari segi istilah dan dari segi bahasa. Sekarang saya akan menyambung berkaitan ayat-ayat mutasyabih. Saya akan mulakan dengan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat ulama tentang ayat-ayat mutasyabih ini. Okay, pendapat yang pertama ialah pandangan Hanafiyah. Ya, maksud ucapan dia mengatakan bahawa ayat mutasyabih ini ialah ucapan yang samar-samar dalam makna petunjuknya sehingga akal manusia tidak dapat memikirkannya dan tidak termasuk dalam dalil-dalil nas kerana lafaz mutasyabih termasuk dalam perkara-perkara yang diketahui oleh Allah SWT sahaja. Contohnya seperti alam ghaib. Yang kedua ialah pandangan ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan mutasyabih ini ialah lafaz yang hanya dimonopoli oleh Allah SWT kerana tidak ada siapa yang tahu. Contohnya macam hari kiamat dan hari keluarnya Dajjal. Yang ketiga ialah pandangan Imam Ibn Hanbal. Dia mengatakan lafaz ini yang
lafaz yang memerlukan penjelasan yang lebih jelas kerana terdapat banyak peribahasa ungkapan seperti lafaz mushtarak, lafaz gharib dan lafaz majaz. Yang keempat ialah pandangan ahli fiqh. Dia mengatakan bahawa lafaz yang dapat ditakwilkan daripada beberapa arah atau segi kerana masih sama. Contohnya macam syurga, neraka dan sebagainya. Yang kelima ialah pandangan ulama salaf. Mereka mengimani dan mempercayai ayat-ayat mutasyabih dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Antara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Imam Malik yang berasal dari ulama mutaqaddimin. Yang terakhir ialah pandangan ulama khalaf. Ulama khalaf berpendapat perlunya menakwil ayat-ayat mutasyabih yang maknanya ada atau lahirnya mustahil kepada makna yang lain dengan zat Allah SWT. Mereka umumnya berasal dari kalangan ulama-ulama mutaakhirin. Okay, yang seterusnya saya akan masuk pula kepada jenis-jenis ayat mutasyabihat. Yang pertama, ayat-ayat yang mengandungi makna yang tersembunyi dan tidak mampu dicapai oleh akal atau ilmu manusia. Mustahil manusia mengetahuinya kecuali Allah SWT, seperti kedatangan hari kiamat. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59 yang bermaksud dan pada sisi Allah jua kesemua kunci yang ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 34 yang bermaksud sesungguhnya hanya pada sisinya sahajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Yang kedua ialah ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian mendalam, seperti ayat-ayat yang kandungannya bersifat umum atau samar, memperinci ayat yang mujmal, menentukan yang mushtarak, mentakyidkan yang mutlak dan huruf muqatta'ah, iaitu huruf muqatta'ah ni macam huruf pada mula surah seperti alif lam mim. Okay, yang ketiga ialah ayat-ayat mutasyabih yang berkaitan akidah diketahui oleh Allah SWT dan para ulama tertentu yang mendalami ilmu pengetahuan dengan melakukan ijtihad dan tadabbur terhadap Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 7 yang bermaksud padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah SWT dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Yang seterusnya saya akan menyambung contoh-contoh ayat-ayat mutasyabihat. Okay, contoh yang pertama ialah Arash. Qala Allah Ta'ala Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa istawa ala al-arsh. Surah Al-A'raf ayat 54. Perkataan Arash ini diulang dalam Al-Quran lebih daripada 20 kali. Arash dari segi bahasa ialah tinggi. Istiwa digunakan untuk beberapa makna yang sama, antaranya tetap, menguasai satu perkara dan tuju ataupun datang. Ulama salaf berkata ianya satu sifat daripada sifat-sifat Allah yang tidak berbentuk, tidak sama atau menyerupai makhluk. Tidak ada takwilan yang menyucikan daripada perkara-perkara yang tidak layak baginya serta menyerah ilmu tentang hakikat kepada Allah SWT. Imam Malik berkata, bentuknya tidak boleh difikirkan oleh akal manusia. Istiwanya tidak diketahuinya. Beriman dengannya adalah wajib dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ulama khalaf pula berpendapat wajib memalingkan perkataan ini dari makna zahirnya kepada makna yang sesuai bagi Allah SWT. Maksud firman Allah, lalu ia bersemayam di atas arash, ialah kekal pemerintahannya dan pemerintahannya berlaku pada makhluknya. Contoh yang kedua pula ialah kursi. Qala Allah Ta'ala wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Surah Al-Baqarah
ayat 255. Okay, kursi pada maksud umum adalah nama bagi sesuatu yang digunakan untuk duduk. Ulama salaf berpendapat, sesungguhnya Allah mempunyai kursi. Kita wajib beriman dengan kewujudannya dan kita tidak mengetahui hakikatnya kerana ia adalah antara perkara ghaib. Ulama khalaf pula berpendapat, yang dimaksudkan dengan kursi ialah keagungannya, kekuasaannya, yang dapat dilaksanakan luas ilmunya dan sempurna pengetahuannya tentang segala sesuatu. Yang ketiga ialah qala Allah Ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Pendapat ulama salaf ialah wajib beriman dengannya, menyerahkan ilmu tentang maknanya kepada Allah SWT, meninggalkan takwilannya serta menyucikan Allah SWT daripada perkara-perkara yang tidak layak. Pendapat pandangan ulama khalaf pula, lafaz yad dalam ayat ini memberi erti kekuatan atau kuasa. Secara kesimpulannya, ulama berpendapat tentang kedua-dua golongan ini adalah pendapat ulama salaf lebih selamat, manakala pendapat khalaf lebih kukuh. Hikmah yang dapat kita perolehi dari mempelajari ayat-ayat mutasyabih ini ialah, yang pertama, lafaz-lafaz yang diguna sebagai ujian Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya sama seperti semua perintah dan larangan Allah Ta'ala yang lain. Allah SWT ingin menguji sejauh manakah hamba-hambanya berdiri di atas batasan yang telah ditetapkan dan kemampuan untuk mengikut apa yang telah diperintahkan kepada manusia. Atau mereka akan melampaui batas dan mengikut yang mutasyabihat ataupun yang sama-sama sehingga menyesatkan orang lain sebagaimana dalam ayat 7 dari surah Al-Imran. Hikmah yang kedua ialah Allah Ta'ala dan Rasulnya berbicara dengan bahasa Arab yang fasih dan tinggi tahap kesusasteraannya sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud dengan bahasa Arab yang jelas lagi menjelaskan. Surah Asy-Syu'ara ayat 195. Hikmah yang ketiga ialah Al-Quran berperanan sebagai mukjizat. Sebab itu Allah Ta'ala mencabar mereka yang ingkar akan kebenaran Al-Quran sebagai kitabnya supaya mendatangkan yang seumpamanya dari segi keindahan, kesusasteraan dan sekalian yang bersangkut paut dengan ketinggian dan keindahan bahasa Arab sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 23, dan jika kamu meragui apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, maka kamu datangkanlah satu surah yang seumpamanya dan panggillah saksi-saksi ataupun pembantu-pembantu kamu selain Allah SWT. Sekian daripada kami berdua. Harap semua fahamlah. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau kami tak dapat jawab, Ustazah boleh bantu insyaAllah. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk datang daripada kelemahan kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.